menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan satu daripada 7 ayat. Berita itu sampai kepada kita secara mutawatir. Masih ingat mutawatir? Masihkah kau ingat? Mutawatir? Mutawatir bermaksud sesuatu khabar yang menjadi begitu bernilai dari sudut hujjah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa antal jawadul karim. Wa antal ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali jutaan terima kasih kita kepada pihak Masjid Putra Haid, Tuan-Tuan Imam, pengurus takbir dan seterusnya lah semua rakan saya yang hadir dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita mulakan dengan baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bersama dalam taman syurga ni dan kita sama-sama memasang niat, yakni meletak satu qasad dalam hati kita yang kita sedang duduk dalam rumah Allah, i'tikaf dalam rumah Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga kerana kita tahu bahawa masjid ini adalah satu pendidik murabbi kepada kita. Masjid ni secara umumnya dia adalah merupakan murabbi yang mendidik diri kita. Dan sebab itulah didikan yang paling besar yang nak diberikan oleh masjid ini ketika kita iktikaf dan kita melaksanakan amal ketika iktikaf. Apakah didikan yang paling besar yang patut ada pada kita? Maknanya macam bila kita dididik, maka ada kesan didikan, ada hasil didikan. Apa agaknya kesan didikan dan hasil didikan yang patut ada pada diri kita? Apa ya? Saya sedang tanya. Tak macam tanya ya? Ini tengah taklimat ke? Tak, saya tanya. Ketika kita sedar masjid adalah merupakan pendidik kita. Masjid ni ya macam orang juga. Ya, ada guru didik kita. Masjid ini sebenarnya adalah sebuah institusi yang didik kita. Cuma persoalannya, apakah hasil atau kesan yang patut berlaku apabila kita menerima didikan tersebut? Jadi, apakah kesannya pada diri kita? Itu soalannya. Apa ya? Ya? Jangan besar sangat, spesifik supaya kita nampak. Menjadikan baik. Baik itu terlampau umum, apa baiknya? Sampai kita pun tak tahu. Kan? Spesifik.
solat, belajar. Baik. Itu praktiknya. Tapi kesannya. Itu praktiknya. Kesannya. Akhlak itu umum. Spesifik kan? Supaya kita tahu. Supaya kita tahu, contohlah ya, hendaklah kita makan makanan yang sihat. Kita pun dapat. So, apa dia punya kesan dia? Kita akan makan hanya yang sihat, contoh. Jadi jelas. Bila dengan, sebab apa yang dia ajar, apa yang dididik, kita dapat. So, sekarang ni masjid ni didik kita kesannya apa? Baik. Boleh ke saya bagi cadangan? Baik, sungguh ya Allah. Tempat lain tak boleh ya. Tempat lain dia tak nak dengar cadangan orang. Dia je cadangan, Masya Allah. Baik. Kesan didikan paling besar yang patut ada pada kita ialah sifat tawadhu'. Merendah diri. Itulah dia didikan daripada sebuah masjid kepada seorang manusia. Ya. Maknanya, kita terus kembangkan kita punya kefahaman ini andai kita datang masjid hari-hari tetapi kita tak dapat rasa yang kita itu makin tawadhu'. Maknanya, masjid ini gagal mengempukkan, biasa ini orang bandar susah ni. Ubi kayu, baik, ubi kayu pun tak kenal. Jadi apa ya? Ada setengah ubi yang kita rebus, dia tak empuk. Disebut apa tu ubi tu? Ada kan? Kita beli ubi ataupun apa contoh yang lainnya. Ubi lah saya ingat. Yang lain saya tak berapa sangat. Kita rebus tapi dia tak boleh empuk. Apa ya? Kita panggil pada ubi tu? Ubi liat. Tak kena langsung rasanya bahasa tu kan. Okey lah. Tapi nampak tak keadaan tu? Pernah tak kita jumpa keadaan tu? Maknanya kita rebus tak tahu berapa darjah Celsius, tinggal berapa jam, angkat-angkat, tak empuk. Tak baik untuk kita makan. Maknanya ada orang datang berkali-kali, dididik oleh masjid tapi tak empuk. Tak melahirkan tawadhu'. Tak melahirkan manusia yang rendahkan diri. Kerana kita nak dalam hidup ini, masjid ini, ya, dalam waktu kita bincang ilmu itu adalah membentuk kita supaya kita tawadhu'. Kerana tawadhu' adalah merupakan sifat mahmudah yang primer, yang kena ada. Barulah sifat-sifat sekunder yang lain akan datang mengikut. Sebab andai tawadhu' tidak ada, ilmu takkan masuk. Andai tawadhu' tidak ada, hati sesama manusia tak terikat. Orang ni sombong, tak akan merendah diri, tak akan jadilah ukhuwah dan semua benda. Sebab itulah Masya Allah, saya cuba sekali lagi ya. Saya nak minum air sikit, boleh ke? Baik, sungguh tempat lain tak boleh, Masya Allah. Ni orang dah memang semula jadi baik ni, sebenarnya tak payahlah kuliah-kuliah lagi dah kan? Baik, sekali lagi, masjid ni adalah pendidik kita. Apakah pelajaran yang terpenting yang membentuk kesan dalam hati kita ketika kita datang masjid? Apakah kesan itu? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kan clear, jelas kan? Baik, semoga Allah beri. Sebab ada benda manusia tahu, tetapi hati manusia belum mahu. Akal dah terima, accept, tetapi hati refuse. Berlaku juga kontradik sebegitu dalam diri seorang manusia. Saya tahu, tapi saya tak nak buat. Kerana hatinya tidak tersentuh untuk mahu. Kerana itulah, Masya Allah, kita minta selalu kita duduk di bawah suluhan ilmu. Apa ada di sebalik ilmu? Sekali lagi, soalan untuk difikirkan. Apa ada di sebalik ilmu yang kita semua duduk ini? Apa ada di sebalik ilmu? Ni ilmu, nampaknya ilmu. Tapi di sebalik ilmu tu ada apa?
Ha? Tawaduk tu tadi. Ini dah masuk. Orang kata kita go another level. Yang tadi dah settle dah. Kan? Baik. Sebab itulah untuk bentuk semua itu, maka kita datang ke majlis ilmu. Ya, yang ada di sini adalah para pencinta ilmu, para orang yang sanggup mengorbankan kesenangan datang. Maka kita kena sedar bahawa di belakang atau di sebalik ilmu tersebut ada satu benda yang kita harapkan. Ilmu tu sebagai sebab sahaja. Tetapi ada benda di sebalik ilmu tersebut. Apakah nama benda tersebut? Amalan tu nanti. Kan? Memanglah semua di sini orang yang proaktif kan? Orang proaktif dia tak nak lambat-lambat. Saya tahu. Saya agak lambat dalam konteks ni kan. Tapi nak bagi clear dulu. Apa ada di sebalik ilmu? Kita dengar ilmu. Tapi sebenarnya di sebalik itu ada benda. Apakah ada di sebalik ilmu? Saya dengar ada apa dia? Mula saya dengar, betul dia lari balik. Macam dah dapat dah tidur, betul dia lari balik. Apa dia? Tadi dah betul tadi saya dengar. Saya macam ujung telinga belah kiri saya dah dapat jawapan. Tapi bila tanya, apa dia? Hidayah. Di sebalik setiap ilmu yang kita tuntut, sebenarnya yang kita cari adalah hidayah. Bukan ilmu itu, tetapi hidayah itu. Kerana Allah telah menjadikan di sebalik ilmu itulah adanya hidayahnya. Namun kena ingat, andai kita tak nampak perkara ini, kita akan hanya suka untuk cari ilmu. Tetapi tidak bersungguh untuk dapat hidayah. Sebab tu ulama berpesan, man yazdadil ilma lam yazdadil huda falam yataqarrab ilallah illa bu'da. Sesiapa orang yang dia tu bertambah ilmu, nampak tak? Ni ilmu, ni hidayah. Tetapi yang dia punya intention dia adalah, dia punya attention dia adalah, saya nak ilmu. I want knowledge. I want to gain the knowledge. Saya nak ilmu. Tetapi lam yazdadil huda. Tetapi dia dapat tambah ilmu, dia mengekstrak ilmu tetapi mensisakan petunjuk. Contoh. Macam mana contoh begini? Tuan-tuan tengok orang yang mesin tebu untuk minum air tebu. Betul kan? Kita kena mesin kan? Tebu tu kena masuk dalam mesin. Betul ke tak? Kan kita sembang sekarang ni payahlah kat sembang diam je. Tak jadi sembang. Kita kan duduk dalam kelas ni nak rehat-rehat je, bukan nak stres pun. Kat luar kan stres macam-macam. Baik. Apa yang kita nak daripada tebu tu? Bukan nak tebu tu, nak dia punya air tebu. Kemudian kita pun masuk dalam mesin. Apa jadi lepas tu? Keluar air, keluar ampas. Ada orang dia masuk ke dalam proses ilmu, tetapi yang dia dapat adalah ampas. Bukan dapat. Nampak hebat, mesin, tapi dia bawa pulang ampas tebu. Dah beli ke air tebu? Tak, yang penting adalah tebu yang telah diproses. Ilmu semata-mata bila dia berpisah daripada hidayah, maka dia macam hampas. Sebab itulah ulama pesan lagi, yang saya nak habiskan tadi, man yazdadil ilma, barang siapa tambah ilmu, tetapi yang belakang ni tak bertambah, orang itu bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin banyak ilmu, makin banyak hampas, dia makin jauh dari Allah. Ada orang jauh sebab jahil, ada orang lebih jauh sebab ilmu. Ni bahaya. Kita sangka kan, saya kalau berilmu settle semua problem. Tunggu dulu. Kerana kenapa pindah sana, duduk biasa sini. Okey, tak apa. Kan. Jadi sebab muslimah ni dia ada kelebihan, dia datang kelas, dia stay tempat yang sama. So bila berubah tu saya payah nak ingat. Memang ada tanda ya.
dalam grup kita. Belah kanan, depan, ni hajah ni, ni hajah ni. Baik-baik, tak apa, tak apa. Yang atas kursi maintain. Saya tengok Alhamdulillah maintain. Macam juri cara-cara duduk. Tu perhati je cara-cara dia. Kat mana tadi? Okey, sekali lagi. Di sebalik ilmu, saya nak tuntut ilmu. Sebenarnya yang kita nak apa? Apa dia? Hidayah. Clear? Kerana pesan lagi ulama, "Lau kana al-ilmu min duni tuqa syaraf." Sekiranya ilmu itu semata-mata tanpa takwa, maknanya tanpa hidayah, tanpa amal baik, ilmu saja, maka lakana asyrafu khalqillah iblis. Nescaya tentulah makhluk yang paling mulia namanya iblis. Seandainya ilmu tanpa takwa itu mulia, nescaya yang paling mulia di kalangan makhluk itu iblis. Sebab iblis makhluk yang banyak ilmu. Tetapi apa yang tak ada pada dia? Hidayah. Tak ada pada hidayah. Sekali lagi, sebab tu jelas. Supaya kita datang, kita jelas. Sebenarnya aku datang tuntut ilmu ni, aku nak apa? Aku nak hidayah. Sebab Allah dah memang, sebab hidayah tu sangat subjektif. Tapi ilmu, satu benda yang ada makna, kita dengar, oh itu ilmu. Tetapi yang tak kita dengar adalah hidayah. Ditulis ilmu, yang kita nampak ilmu. Tetapi yang kita tak nampak daripada itu adalah hidayah. Jadi apa yang kita minta sebenarnya, wahai pencinta ilmu, ya, maka kita sebenarnya adalah pencinta hidayah. Hakikatan, saya lah pencinta hidayah. Sorry, takutlah ada nama hidayah kat sini, dia salah faham pula. Masya Allah ya. So, sebenarnya yang kita semua cintai dan dambakan adalah hidayah. Baik. Muqaddimah intaha. So, masuk pada sambung perbincangan. Kat mana ya kita dulu? Pada Bismillah. Dah settle ya? Baik, Alhamdulillah kita telah berbincang pada ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Macam mana kita tahu di ayat pertama? Sebab bukalah mushaf. Bukalah mushaf. Maka dalam mushaf Uthmani, dalam mushaf kita ini, maka ayat yang pertama ditulis Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirrabbilalamin 2. Jadi kita tahu bahawa Bismillah adalah salah satu ayat daripada 7 ayat dalam suratul Fatihah. Which is, kalau sekiranya kita nak membaca, kita kena membaca complete ke-7 ayat tersebut. Ini datang kepada kita secara mutawatir. Menyatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan satu daripada 7 ayat. Berita itu sampai kepada kita secara mutawatir. Masih ingat mutawatir? Masihkah kau ingat? Mutawatir? Mutawatir bermaksud sesuatu khabar yang menjadi begitu bernilai dari sudut hujjah kerana jumlah yang membawa berita tersebut terlalu banyak. Kerana kita buka semua mushaf, kita akan dapati bahawa Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirrabbilalamin 2. Jadi kita tahu bahawa Bismillah ayatun min ayati suratil Fatihah. Clear dah? Clear atau tidak? Baik. Maka sebab itu, Masya Allah, kita cuba menghayati. Kalau dia ayat yang pertama, dia juga merupakan ruh bagi Al-Quran yang pertama. Sebab Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ruh. Sebab Al-Quran ni, dia punya understanding untuknya, ataupun disebut ruh dia tu, maka pertama daripada ruh Al-Quran ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diduduk di permulaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah permulaan daripada 100
14 surah yang ada, depan sekali Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Dan Bismillah juga adalah merupakan ruh yang pertama turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kefahaman tentangnya sangat crucial, sangat penting, sangat mendesak, sangat perlu. Bahawa Bismillah ini adalah the first. Kan? Ingat tak wahyu yang pertama? Ingat tak wahyu yang pertama? Wahyu yang pertama. Ingat, masuk kelas kita dulu saya dah sebut kan, wahyu pertama bukan Iqra. Kita dah bincang. Wahyu yang pertama bukan Iqra, ingat tak? Wahyu pertama. Minta maaf mungkin kita tak berapa kenal ya. Dah sarapan ke? Jadi moral of the story adalah tolong sarapan dulu sebelum datang ke kelas, Masya Allah ya. Seperti tidak bermaya, Masya Allah ya. Sel tak berhubung katanya ya. Wahyu pertama tolong saya, sebab saya nak supaya kita sedar, oh Bismillahirrahmanirrahim pertama dari sudut mushaf. Kerana mushaf bila buka je, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dan ianya secara mutawatir. Bukalah kitab ni, buku ni, Al-Quran ini. Okey. Kita tengok ya. Tak apa nama Quran apa ni, lawa sangat ni. Al-Quranul Karim, terjemahan tajwid berwarna, Al-Quran tafsir bil hadith, al-multazam, waqaf wal ibtida'. Baik, kita tengok ya. Baik. Nampak ya, kalau saya tengok yang ini. Bismillahirrahmanirrahim, 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, 2. Bukalah Quran ni pula. Sama. Bukalah Quran lain. Kita pergi Mekah. Sama. Maknanya, secara mutawatir maklumat sampai kepada kita bahawa Bismillah adalah, mushaf ini adalah ayat pertama. Settle. Sekarang saya cerita pula. Dari sudut penurunan, sebab dalam Al-Quran yang tersusun daripada surah pertama sampai surah terakhir bukan begitu penyusunannya. Ada yang kemudian, ada yang kebanyakan yang turun dulu diletak kemudian. Ada yang diturunkan kemudian diletak dulu. So begitu banyak dia punya susunan Al-Quranul Karim. Namun sekali lagi Bismillah tetap duduk di depan. Maka saya tanya sekarang, apakah wahyu yang pertama? Untuk perbincangan. Bukan untuk menguji. Sebab ramai orang sensitif kan? Uji-uji kita pula, kita dah datang volunteer. Ibu nak uji kita. Kalau tahu jadi gaya, tak payah datang. Baik. Untuk perbincangan. Bukan untuk apa-apa. So apa wahyu yang pertama? Yang tadi saya dah settle. Bismillahirrahmanirrahim pada mushaf ayat pertama. Ya, sebab tu dalam kitab dia nak bincang yang kedua, intaha dia tulis. Intaha tu mana? Okey, no more. So dia masuk. Sebab hadisnya kadang-kadang bercampur-campur. Sebab tu dalam kitab dia tulis intaha. Intaha tu maknanya full stop. Apa aku cerita tadi dah habis, dia kata. Maka ulama cerita yang baru. Sekarang cerita yang baru. Apa wahyu yang pertama? Apa dia? Apa dia? Bukan al-alaq. Tiba-tiba al-alaq. Al-alaq. Apa dia punya words dia? Ayat dia apa? Bukan Iqra. Ingat, bila orang tanya pada kita, kita mengaji. Orang tak mengaji tak apa. Kita datang kelas. Orang datang kelas mesti beza orang tak datang kelas. Sebab nanti orang tak datang kelas kata, lah you all susah. I pun okey je. Mesti beza. Apa beza dia? Baik, wahyu yang pertama 5 ayat dari suratul Alaq. Bagi kita clear dalam kita tu kan. Maka wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Sebab Iqra itu belum lagi wahyu. Baru Jibril punya proses of transferring wahyu. Iqra. Iqra. Itu bukan wahyu lagi. Bacalah. Bacalah. Maka Nabi mencelah. Ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Aku tak pandai membaca. Aku tak pandai membaca. Kemudian barulah dibacakan wahyu tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, saya cuba sekali lagi tengok soalan. Kita ambil ayat pertama dulu ya. Ada 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Apakah sebab nak memahami bismillah, maka penting untuk kita, kalau kita nak memula memahami Al-Quran, tentulah kita tengok dia punya yang pertama daripada ayat Quran tersebut. Dan kemudian kita kata pada mushaf, ya dia ayat pertama. Tetapi ruhnya bermula pada wahyu yang pertama. Maka sekali lagi, semua yang saya muliakan, apakah wahyu ayat pertama daripada wahyu yang turun? Masya Allah, mantapnya jawapan. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Itu yang saya suka tentang Masjid Putra Haid ni, Masya Allah ya. Bila bagi jawab, memang mantap jawapan dia. Tak ada langsung orang confuse. Saya dah bincang sebelum ini dalam kelas sebelum kita. Apa risiko apabila kita hanya sebut apakah wahyu pertama Iqra. Risiko tak? Apa risiko dia? Kita collapse the whole maksud ayat. Bacalah. Baca apa? Oh, baca sains, baca biologi, baca fizik. Bacalah fizik dengan nama Allah. Bacalah biologi dengan nama Allah. Bacalah apa saja ilmu, tetapi mesti musahabah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi kat situ kita dapati bahawa maknanya penting sangat amat untuk kita sedar bahawa bismillah itu adalah merupakan satu kalimat yang sangat agung. Dia adalah muqaddimah ilmu. Maknanya kalaulah kita nak menuntut ilmu, kefahaman terhadap bismillah lah muqaddimah dia. Dan amat malang kita memahami ilmu, tetapi kita tak dapat memahami apakah makna yang ada di sebalik bismillah. Just tambah, ni soalan tambahan je. Wahyu pertama turun bila? Wahyu yang kedua turun bila? Alhamdulillah. Menjawab dengan tepat seluruh jamaah nampaknya ya. Baik. Ini yang Masya Allah. Saya tersilap ingat tuan perempuan tadi tak sarapan. Rupanya kami sarapan tak ada isu. Kami boleh ingat dengan baik. Baik. Wahyu yang kedua turun 7 ayat daripada surah Mudaththir. 3 tahun kemudian. Selang 3 tahun barulah turun wahyu yang kedua. Ya ayyuhal Mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Barulah turun ayat tu 7. Baik. Sekarang ni semua yang dikasihan kita dah bincang tentang bismillah sebelum ini. Dan saya memancing untuk kita berfikir dengan soalan, adakah bismillahirrahmanirrahim itu secara literalnya adalah merupakan ayat yang lengkap atau tidak? Itu dia punya persoalan perbincangan kita. Just refresh balik, ataupun mungkin yang baru datang, kita bersama-sama dalam perbincangan kita insya-Allah. Secara literal, bismillahirrahmanirrahim, adakah ayat tersebut ayat yang lengkap? Maka jawapannya adalah simple je, lengkap atau tidak lengkap. Literal dulu ya. Lengkap atau tidak? Ya. Oh, nampak Tuan Haji dah macam marah jawab. Tidak sama sekali. Baik. Hajah-hajah, lengkap ke tak? Baik. Nampaknya macam Tuan Haji je ingat kelas kita yang sebelum ni ya. Muslimah memang banyak urusan. Balik rumah lupa dah apa dibincangkan ya. Sebab nak jaga anak, nak jaga suami yang paling payah nak jaga. Hak lain senang jaga kan. Jadi Tuan Haji, Alhamdulillah dia datang, dia balik, dia tak ada masalah. Sebab orang lain semua serve untuk kita kan. Alhamdulillah kita dapat isteri yang baik kan. Syukur Alhamdulillah.
Jadi Sri ni bertukus lumus sampai lupa dah apa yang kita bincangkan. Literally, Bismillahirrahmanirrahim, adakah dia lengkap atau tidak lengkap? Mungkin ada yang baru, mungkin tak jelas. Apa maksud lengkap? Ayat tersebut, satu ayat tetapi difahami. Itu lengkap. Apabila ada satu ayat tergantung, itu tidak lengkap. Itu maksud lengkap atau tak lengkap. Maknanya, satu ayat kita dengar, tetapi tergantung, itu tidak lengkap. Tetapi satu ayat yang kita dengar, kita faham, maka dia jadi lengkap. Itu yang kita kata. Jadi Tuan Haji kata tak lengkap. Hajah kata apa? Ya? Tuan Haji Muslimah kata tak lengkap, Alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih sekalian, maka kita bincang dah. Kita dah bincang dah. Ya, tapi kan kelas kita break lama sangat kot ya. Bila last kali? 2 bulan sudah kan. Jadi masa minggu pertama tu ingat kan? Masuk minggu ketiga dah lupa dah, Masya Allah. Bila tanya macam tak pernah dengar soalan ni. Saya Zoramli ya, takutlah macam 2 bulan ini muka macam pernah tengok. Siapa ya? Bagi tahu. Mungkin dengan sebab tu membantu sikit lah. Oh ya, dia ada pernah bincang 2 bulan sudah tentang ayat ini literally lengkap atau tidak lengkap. Literal. Maksud literal adalah kita nampak secara yang tertulis, yang dibaca tersebut lengkap atau tidak. Maka semua yang dikasih sekalian, ayat tersebut literally tidak lengkap. Kerana tak payah kita lihat daripada sudut bahasa Arab, dalam bahasa Melayu sama juga, ya, sebab ba di situ adalah harfu jarrin, dan setiap harfu jarrin dia mesti ada muta'allaq wa muta'allaq ilaih. Itu baru dikatakan harfu jar. Ba adalah harfu jar, maka dia mesti ada muta'allaq wa muta'allaq ilaih, ya. Dalam bahasa kita ba adalah sendi. Maka sendi fungsinya apa? Dia mesti menyambung 2 bahagian. Barulah namanya sendi. Engsel ya. Itu je. Engsel dia panggil. Engsel. Tak. Tanya engsel kan? Tu yang pintu tu, satu pintu, satu dinding. Yang sambung dia tu apa? Jangan paku. Kalau paku tak boleh buka. So, dia mesti sendi. Engsel adalah sendi. So, ba. Kuatlah pula. Ba, dia macam engsel. Menyambung 2 bahagian. Barulah 2 bahagian berfungsi. Tanpa dinding, pintu roboh. Tetapi tanpa pintu, dinding, ruang itu tak boleh dimasuki oleh orang. Itu fungsi engsel. Sendi, ni tangan saya kan? Ni dipanggil apa ni? Siku mesti menghubungkan 2 bahagian. Jadi bila ba dimulakan dengan ba, maka dalam kepala kita mesti ada 2 bahagian. Ya? Apakah bahagian yang kita nampak secara literal? Kita nampak dia punya belah sini. Ba dengan belah sini. Dengan nama Allah. Lepas tu tak kira lah Allah tu kita bagi itulah sifat yang banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nak tambah bagi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimil Malikil Qudus. Assalamil Mu'minil Muhaiminil Azizil Jabbar. Tetap belah sini. Dia belum ada belah sana. Maka soalannya adalah belah sana tu apa? Api gaya dah tuan-tuan. Sampai lenguh tangan-tangan ni nak bagi nampak. Masya Allah ya. Walaupun cakap pun dah cukup dah, tapi nak bagi nampak. Jadi kalaulah dengan nama Allah, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang di belah sini, di belah sana tu apa? Alhamdulillah. Maka di sebelah sana adalah perbuatan. Jadi, apabila saya minum dan sebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah saya minum dengan nama Allah. Walaupun tak payah sebut, saya minum dengan nama Allah. Perbuatan saya itu terus disambung dengan ba. Ba itu jadi hook.
yang menyambungkan semua perbuatan kita, yang menyambung semua perbuatan kita. Kita naik kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku memandu dengan nama Allah. Apa lagi? Kita, lepas ni shopping kan, sebab orang lelaki semain Jumaat. Saya shopping dengan nama Allah. Saya meeting dengan nama Allah. Saya nak buat satu keputusan. Keputusan saya dengan nama Allah. Jadi itulah peranan bab dalam kehidupan. Sebab Al-Quran ini diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dianya membumi. Supaya dianya membumi. Apa maksud membumi? Okey. Apa maksud membumi? Apa maksud membumi? Dipraktik menjadi amalan. Itulah dikatakan membumi. Bagaimana kita membumikan Al-Quran? Bermaksud bagaimana Al-Quran itu dipraktikkan. Sebab Al-Quran ini terlampau tinggi, tetapi dia akan turun ke bawah dengan cara praktik. Maka sebab itu, adalah the first bagaimana Al-Quran dibumikan. Maksudnya adalah bagaimana kita praktikkan Al-Quran. Al-Quran apabila kita mengaitkan perbuatan-perbuatan kita dengan nama Allah. Yang selama ini kita buat, kita tak kait dengan nama Allah. Kita berumah tangga, kita tak kait dengan nama Allah. Kita membesarkan anak, kita tak kaitkan dengan nama Allah. Kita menuntut ilmu, kita tak kaitkan dengan nama Allah. Tetapi sekarang, Bismillah memberi kefahaman kepada kita bahawa semua perbuatan kita, sebab itu Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam qila fahuwa abtar. Semua perbuatan baik, sebab kita ni kena buat perbuatan baik saja yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan tersebut adalah cacat. Baik. Boleh sama dengan saya ke dalam perbincangan ni? Ataupun tak jelas? Tak jelas tolong tanya. Ya. Sebab soalan yang sama saya akan tanya balik 2 bulan akan datang. Baik, masa ni tanya saya. Mungkin saya terang bahasa saya tak cukup memberikan satu kefahaman yang jelas. Please tanya. Jangan rasa macam apa-apa. Kita kan macam keluarga je. So kalau tak ada tanya, maknanya benda tadi masuk. Ha? Allahu Akbar, Masya Allah. Oh ya ke? Dia macam loading ya? Okey. Okey, kalau macam tu, adakah macam yang kita bincang ni macam tak boleh kita tangkap? Slow-slow. Slow-slow boleh. Boleh ya, sure? Saya tak nak nanti kalau macam kalau tak tu sembang tak apa dah. Tapi kita kan nak fadilat menuntut ilmu hari Jumaat, datanglah juga. Macam tu ke? Jauh. Saya pula yang tiba-tiba macam rasa bersalah sekarang ni, Masya Allah ya. Saya tak sangka konanya jauh sangat, tiba-tiba terkena kat saya pula, Masya Allah. Okey, bukan jauh sangat kan? Kadang-kadang dah mula tangkap grip sikit-sikit, lepas balik ya. Okey. Jadi kalau saya biasanya saya cakap tu pada saya yang macam okeylah, saya rasa kita boleh, orang kata boleh belilah, kita kata sellable lah ya, maksudnya boleh diterima lah. Sebab kalau macam terlampau sangat, saya pun tak capai kan, apa lagi yang tu saya nak ceritakan kepada kita semua. Okey, saya cuba perlahan-lahan, dan sebab tu saya ulang 2 kali kadang-kadang. Mungkin ada orang dah tangkap, Ustaz cepatlah sikit, ulang balik. Tak, sebab saya tengok, sebab bila saya duduk depan, beza saya dengan tuan-tuan dan puan-puan apa dia? Tuan-tuan tengok saya seorang kan? Tapi saya tengok setiap orang. Ada yang macam, jadi bila dia macam tu, saya akan ulang balik. Yang orang ni dah macam, alah ulang balik pula kan?
Jadi saya cadangkan kalau tak nak senario ni berlaku, saya duduk mengajar cara begitu kan. Cara kita sama-sama menghadap ke depan. Jadi saya tak tahu ada ni faham, ada tak faham. Dan yang paling tragis adalah bila menengok orang yang terlampau faham. Saya ingatkan dia berfikir dengan mendalam. Tetapi Masya Allah, poin-poin penting tak ada pun mengangguk. Tiba-tiba angguk, Masya Allah. Itu masalah orang duduk di depan. Yang saya cuba nak biasakan diri, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, lama-lama biasa jugalah ya. Okey. Saya dapat maklumat tu. Dan saya harap kita dapat perlahan-lahan berbincang ya. So sekali lagi, sebab tu saya ulang balik. Sebab saya nak tahu, sebab tu please, just respond. Sebab, ingat tak? Kita nak tak ilmu masuk ke dalam? Kita nak tak ilmu masuk ke dalam? Nak tak? Tips untuk ilmu masuk ke dalam, kita kena lepas keluar. Sama ada melalui kita cakap atau kita tulis. Sebenarnya cakap itu lepas keluar tetapi dia masuk ke dalam. Okey, jadi sebab tu clear tak tadi bismillah tadi fungsi dia? Fungsinya adalah untuk mengikat semua perbuatan kita. Mengikat semua perbuatan kita. Ya, barulah dia itu difahami. Barulah ayatnya sempurna. Saya minum, walaupun tak sebut saya minum. Perbuatan minum cukup. Tetapi bismillah, sebab bab tersebut standby. 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, bab tersebut standby semua perbuatan kita. Supaya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada wahyu yang pertama, maka nama Allah, perbuatan kita terikat dengan nama Allah. Dan dialah yang ciptakan kita dan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang cipta kamu dan apa yang kamu buat. Jadi bila kita perbuatan kita sebut bismillah, artinya kita backkan perbuatan kita pada nature dia. Sebab yang membuat perbuatan adalah Allah. Wallahu khalaqakum. Allah cipta kamu. Wa ma ta'malun. Apa yang kamu buat. Jadi bila saya buat minum air, sebenarnya itu adalah ciptaan Allah. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Allah tak mula dengan ayat pertama, iqra bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah mulakan dengan benda yang paling basic. Sebab yang paling basic pada wujud adalah adanya Allah, kemudian adanya makhluk. Maka semua makhluk adalah sama ada dia atau perbuatan dia. Jadi kerana kita sekarang nak supaya balik kepada semua perbuatan yang diciptakan oleh Allah, saya sebagai hamba declare bahawa perbuatan itu adalah kami kaitkan dengan Allah. Okey? Boleh cakap tu? Ingat, sebab tujuan sesuatu perkataan adalah untuk difahami. Untuk difahami. So, bagaimana difahami? Dia mesti complete. Al-kalamu wal-lafzul murakabu, yang dikatakan mesti, kalam mesti ada lafaz yang tersusun sampailah difahami. Al-kalamu wal-lafzul murakabul mufidu bil wada'i. Yang kita biasa ada setengah orang dia ingat perkara tersebut. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita masuk pula yang kedua. Ini dari segi akidah dan kesedaran. Akidah dan kesedaran sebahawa sesungguhnya perbuatan aku diciptakan oleh Allah, maka aku kaitkan ianya dengan Allah melalui praktisnya Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalam Quran, Allah ceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa masih ingat Nabi Nuh? Nabi Nuh. Ramai kita buat nama anak Noah kan? Noah. Ya, mungkin dalam, tak apalah. Makna Noah, asalnya Nuh. Apa makna Nuh? Apa makna Nuh? Nauh maknanya adalah tangisan yang keras. Nauh adalah tangisan yang keras. Jadi nama tu diberi kerana tangisannya yang keras. Kenapa Nuh di sini macam tak berapa setuju? Baik.
Kami pun biasa juga menangis. Sebab tangisan ni tuan-tuan, bahasa Melayu pun dia ada banyak layer kan. Kalau kita macam baru bergenang air mata, kita kata apa? Kita tak kata menangis kan? Kita kata apa? Mungkin sedih. Apa? Sebab. Ya, sebab. Kemudian kita menangis. Tetapi perlahan. Menangis. Esak-esak. Contohnya kan. Menangis sampai dengar suara. Buka dalam bahasa Arab. Kan? Atau nangis lebih lagi. Nauh. Kenapa Nabi Nuh dinamakan Nauh? Kerana tangisan dia? Kenapa agaknya? Just teka je. Jangan relatekan dengan kita. Kan nangis sampai Nauh ni masa tak payah kait dengan kita. Baik. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, apa Allah kata tentang manusia ni? Allah kata manusia ini asalnya adalah satu. Ya. Asalnya satu. Ummatan wahidatan. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan. Tidak adalah manusia ini sejak daripada Nabi Adam ummatan wahidatan. Ummatan wahidatan. Apa maksud ummatan wahidatan? Umat yang satu. Apa maksud umat yang satu? Umat yang akidah satu. So manusia ini dianggap ummatan wahidatan sebab akidah dia satu. Fakhtalafu. Kemudian mereka itu berpecah. Maknanya daripada manusia ini, Homo sapien, kita ni sejak zaman Nabi Adam, kemudian kita semua adalah umat yang satu. Seluruh dunia pada masa itu umat yang satu. Pada akidah yang satu. Kemudian fakhtalafu. Kemudian barulah jadi ikhtalafu. Barulah daripada pakailah kan. Nanti tak digunakan, orang yang infak ni tak dapat pahala. So supaya yang memberi sumbangan pada masjid digunakan, dapat pahala mengalir. Tuan-tuan yang baru datang, ini bukan skrin TV. Mesti marah kan? Alah, saya faham saja je. Nak ambil perhatian supaya tengok ke skrin. Sebab ada yang tengok, tak ada dah ustaz. Nampak? Ada yang dia pejam, tengok, tak ada dah ustaz. Saya kat sini. Ada berlaku tuan-tuan. Oh, tak Allah, habis dah kelas. Saya ada kat sini sekarang. Wa makana an-nasu illa ummatan wahidatan. Alamak. Oh, tak on pula. On dah. Baru nak sonok menggunakan teknologi kan. Nampak sangat orang tak berteknologi Allah. Sangkut ni tak ada kena-mengena. Oh ni takut tak ni? Oh on sini. Okey, kita cuba. Aduh ya Allah. Okey baik. Masya-Allah, terima kasih. Kan? Baik, saya setakat ni kelas pakai kapur warna putih tu dan tulis papan hitam. Jadi bila sampai ke Putra Haid ni macam culture shock lah sikit kan. Wa makana an-nasu illa ummatan wahidatan. Apa maksud ummatan wahidatan? Akidah yang satu. Daripada mana? Sejak daripada Nabi Adam. Sebab manusia An-Nas yang mula adalah Nabi Adam. Kemudian daripada Nabi Adam, fakhtalafu. Kemudian berpecah-pecah. Berpecah-pecah apa tu? Akidah. Ya, bukan berpecah bangsa. Bangsa memang tak dianggap berpecah. Walaupun banyak bangsa, tak dianggap berpecah. Tetapi sesuatu umat dianggap berpecah apabila yang pecah adalah aqidatan. Aqidatan. Okay, jadi akidah tak boleh pecah. Ya? Baik. Maka kemudian sampai satu titik fakhtalafu ikhtalafu.
Tak cantik kan? Sebab sistem dia. Sistem dia. Kalau betul sistem dia, Masya Allah ya, tentu perempuan kata, please jangan padang. Baik, itu pun saya gurau. Setengah orang gurau pun tak boleh kan. Dalam hati, tulisan dia memang buruk, tiba-tiba nak menyalahkan whiteboard. Apa ni, saya tak tahu apa nama ni. Mana fakhtalafu? Apa mana fakhtalafu tadi? Berpecah. Daripada ke fakhtalafu, sebab kalimah ikhtalafu ya, daripada kalimah ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan, mukhtalifun, mukhtalafun, ikhtalif, la takhtalif, mukhtalafun, mukhtalafun, ikhtalafu. Bermaksud, maka jadilah mereka berpecah. Baik. Titik pecah ni kat mana? Zaman Nabi Nuh. Maka menangislah Nabi Nuh kerana apa? Sebab sebelum dia, tak pernah lagi ada orang kata selain Allah adalah Tuhan. Never. Tetapi sekarang dia dengar. Zaman dia dengar. Apa dia? Tiba-tiba satu benda yang paling berat daripada manusia, yang menyatakan Allah bukan Tuhan. Ada benda yang menyamai Allah. Berlaku perkara kesyirikan yang tak pernah berlaku. Maka menangis Nabi Nuh. Baik. Sebenarnya bukan cerita tu adalah nota kaki. Kalau baca kitab, tepi-tepi tu. Kalau kita buka kitab kan, dia tepi-tepi tu ya. Ni cerita tepi-tepi tu. Okey ke? Okey lah kan. Supaya kitab kita tu macam tak kosong sangat kan. Kan? Okey. Boleh ke? Ajar tu yang ajar. Boleh ke saya macam, ini bukan point, tapi ke saya keluar je daripada point. Boleh ke macam tu juga dalam pembincangan kita? Boleh, Alhamdulillah. Justru, kenapa saya buat cerita ni? Sebab kisah Nabi Nuh. Ketika akhir sekali, kita terus pergi akhir ya, maka mereka ditimpa dengan tufan. Menyebabkan banjir besar, berlaku di bumi. Maka pada ketika itu semua yang saya kasih sekalian, maka Nabi Nuh duduk di atas bahtera. Maka Allah sebutkan tentang bahtera tersebut apa dia? Bismillahi majreha wa mursaha. Jadi di situ Masya Allah memberikan perkataan Bismillah lagi sekali supaya kita semua ingat. Ketika manusia bermula berpecah-pecah dan kalau di zaman kita manusia jahiliah, maka datang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika manusia yang berpecah tersebut mendapat balasan, maka Allah turunkan ayat Bismillahi majreha. Majreha dengan nama Allah majreha. Maka berjalanlah bahtera tersebut. Wa mursaha, dan dengan nama Allah lah berhentinya bahtera tersebut. Memberi faham kepada kita tentang Bismillah apa dia? Berjalannya sesuatu, berhentinya sesuatu dengan nama Allah. Terjadinya sesuatu dan habisnya sesuatu dengan nama Allah. Jadi semua benda daripada permulaan sampai pengakhiran, semuanya duduk di bawah nama Allah. Jadi sebab tu bahawa kita dapati bahawa Bismillahi majreha, dengan nama Allah bergeraknya, wa mursaha, dan berhentinya bahtera tersebut. Baik. Jadi sebab tu Masya Allah, sekarang saya nak ajak kita semua bahawa penting untuk kita sama-sama menyedari dulu. Masya Allah, Bismillah ni besar sungguh rupanya kan? Baik. Namun kita tentunya takkan bincang banyak sangat. Kita ambil yang sesuai dengan kita buat sementara waktu ini. Kan? Baik. Maka datanglah soalan berikutnya. Yang juga saya kira macam saya ingat balik 2 bulan sudah juga kot. Baik. Apa tujuan kita kaitkan nama Allah dengan perbuatan kita? Apa tujuan? For what purpose? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita jawab tu bagi masuk satu-satu. Jangan bagi teratur dalam kita punya untuk mendapat
pertolongan Allah. Baik, untuk dapat pertolongan Allah. Jadi kenapa saya baca bismillah ketika saya meminum air, saya nak mendapat pertolongan Allah pada perbuatan saya. Maka pada ketika itu, ketika seseorang yang menyadari bahawa sebenarnya dia memohon pada pertolongan Allah, maka jadilah bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar mendapat ba satu pahala, sin satu pahala, mim satu pahala, alif satu pahala, tetapi dia dah pergi masuk ke dalam. Maknanya apa dia? Masuk kepada akidah. Sebab kita takkan minta tolong hanya kepada Allah. So bagaimana cara saya minta tolong pada Allah? Dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. So orang yang menyebut bismillahirrahmanirrahim sebenarnya dia sedang declare yang saya ni hamba dan saya minta pada Allah pertolongan atas perbuatan yang saya lakukan sekarang. Itu maksud dia. Okay, clear tak? Clear. Maknanya semua perbuatan yang kita baca bismillah sebenarnya kesedaran nurani memberitahu kepada kita yang kita sedang minta tolong pada Allah. Baik. Kalau dapat hak tu, barulah datang soalan berikutnya. Maka bentuk apakah pertolongan tersebut datang kepada kita? Kita perlukan pertolongan Allah ketika saya minum. Saya perlukan pertolongan Allah. Tetapi bentuk apakah pertolongan? Pertolongan pelbagai bentuk. Macam bank, dia pakai pelbagai skim dia bagi. Pembiayaan rumah, pembiayaan peribadi, pembiayaan kereta, pembiayaan belajar. So, bila bismillah, dia ada satu skim. Pertolongan Allah itu bentuknya apa? Dengan cara mengambil berkat. Sebab Allah, di sisi Allah ada satu benda namanya berkat. Dan akan paling besar, Allah menolong kita untuk apa perbuatan kita buat dengan menitipkan berkat kepada perbuatan kita. Berkat. Jadi sebenarnya bismillah ini, sebab itulah dia merupakan anak kunci pertolongan Allah. Dan dia adalah anak kunci berkat. Ya. So kita punya pergi kat situ bismillah tadi. Bukan hanya saja, baca saja, bukan pahala saja. Tetapi rupanya untuk dunia yang lebih luas. Namanya berkat. Maka sebelum ni kita pun cerita berkat. Baik. Okey tak sekarang ni? Macam mana juri? Juri profesional kita. Okey tak sekarang ni? Saya kena perlahan sikit atau boleh pergi depan dah? Boleh ya? Boleh? Baik, Alhamdulillah. Baik. Kerana itulah Masya Allah, ya, sikit je bismillahirrahmanirrahim, tapi Masya Allah dia punya kefahamannya sangat besar. Sehingga ulama kata sebenarnya seluruh Al-Quran itu ada dalam seluruh Al-Quran ada dalam Fatihah. Sebab itulah Fatihah disebut Ibu Al-Quran, Ummul Quran. So the whole meaning of bismillah nanti akan sampai masa apa yang dimaksudkan Ibu Al-Quran daripada 7 ayat tersebut kita akan bincang insya-Allah. Kita akan bincang insya-Allah. Apa yang ada major topik yang ada di dalam Al-Quran ini yang kemudian ada dalam 7 ayat tersebut. Kita akan section-sectionkan dia insya-Allah ya. Jadi jangan ke mana-mana. Nah, please ke mana-mana. Nanti orang masjid pening kalau dia ni tak pergi balik. Tapi nanti datanglah kan. Jangan tak datang. Baik, Alhamdulillah. Sebab kata dah dapat induk dia, bismillah kan tak payah datang dah. Alhamdulillah ya. Saya dah dapat dah induk ilmu dia, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kerana itulah semua yang dikasih lihat, maka kita sebenarnya pada orang yang membaca bismillah, dia memohon pertolongan Allah. Bentuk apa pertolongan? Dengan Allah menurunkan berkat kepadanya pada perbuatan tersebut. Okey? Dan orang yang tidak mendapat pertolongan daripada Allah, maka terputuslah untuknya pertolongan. Maka pada ketika itu apabila dia terputus pertolongan dari Allah tetapi kelihatan dia berjaya. Ni ya. Kelihatan dia berjaya. Maka dia mesti ada satu tenaga yang menyebabkan dia berjaya, tetapi tenaga itu pasti bukan daripada berkat. Sebab itulah kita bincangkan sebelum daripada ini, apa lawan kepada berkat? Masih ingat? Apa dia?
istidraj. Ya, sebab kita nak berjaya, kita nak mesti ada yang menggerakkan kejayaan adalah pertolongan dari Allah. Tetapi tiba-tiba seorang berjaya, tetapi pasti tak dapat pertolongan daripada Allah. Sedangkan semua benda datang daripada Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bukan sekadar kereta yang bergerak, bukan sekadar minda yang bergerak. Gugur satu daun yang jatuh itu semuanya dengan izin Allah, dalam ilmu Allah, iradah Allah, qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang dikatakan, tapi berjaya juga. Maka yang menyebabkan push kepada kejayaannya adalah istidraj. Dan ini yang paling kita takut. Maknanya ada orang dia belajar, ilmu tak berkat. Tapi makin banyak ilmu, macam iblis. Maka rupanya Allah bagi dia melalui saluran yang namanya istidraj. Ada orang berniaga, berkembang sebab dia dapat berkat. Tetapi tidak melalui saluran berkat, dia berjaya. Maka saluran itu namanya istidraj. Takut tak kan? Takut sangat. Sebab itulah istidraj ni kata ulama dia adalah makrullah. Makrullah, makar Allah. Tipu daya Allah yang manusia ramai tak perasan. Kita ingat kita sukses ni ada dengan berkat. Itu berupanya dengan murka Allah. Sukses juga Allah bagi murka. Allah bagikan dia punya, Allah berikan dia punya kejayaan. Macam Allah berikan kejayaan kepada Fir'aun. Adakah Fir'aun mendapat berkat setiap hari? Tak. Adakah Qarun mendapat berkat setiap hari? Tak. Apa yang dia dapat? Istidraj. Tapi Qarun percaya atau Qarun sedar atau tak sedar? Tak sedar. Sebab dia dah dapat kekuatan tersebut. Jadi sebab tu kita bermula daripada ilmu, mesti minta berkat ilmu. Mesti minta berkat pada ilmu. Penting sangat. Sebab ilmu pada hari ini bukan dalam kelas kan, kita boleh nampak kat sini kan. So bila kita minta, ya Allah, tolonglah ya Allah, berikan aku ilmu yang aku nak tengok kat sini, aku tak tahu macam mana ni. Tetapi biarlah dia berkat. Berkatkanlah ya Allah. Please all the time minta berkat. Ya. Baik. Dan berkat terbagi pada berapa dulu? Ni macam ulang saja kan, tak tambah, tak go ahead lah. Berkat terbagi pada berapa? Berkat terbagi pada dua. Yang pertama disebut, bila sesuatu benda berkat, pertolongan Allah datang, maka berlakulah pada seorang dua benda. Pertama apa dia? Makna berkat ialah bertambah. Tapi dua benda tersebut apa? Ya. Itu dia punya natijah dia. Okey. Dia akan dapat dua benda. Seorang yang mendapat berkat, dia sebenarnya mendapat dua benda. Ya betul lah tu. Itulah payah kalau tak berapa nak yakin tu kan. Jawab tapi tak berapa nak kuat kan. Baik, apa dia? Itu dia punya kesimpulan-kesimpulan. Apa dua benda tersebut? Bila salah satu benda berkat dapat pada kita, maka kita akan dapat dua benda. Apa dia? Yang pertama, dah dekat-dekat tu. Apa dia? Yang pertama dulu. Yang pertama. Dijauhkan dari mudarat. Ya, daf'ud dar. Sesuatu berkat, tujuan pertolongan Allah kepada seseorang yang pertama adalah, 5 minit lagi tuan-tuan ya, 5 minit lagi. Pertama adalah sesuatu yang berkat. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum dan dia dapat berkat, saya akan dapat dua benda. Yang pertama adalah terhindar dari mudarat. Itulah pertolongan Allahnya. Pertolongan Allah menghindarkan kita daripada mudarat. Boleh? Okey? Sesuatu yang berkat, mesti pertama sekali dia berfungsi sebagai shield daripada benda tak baik datang kepada kita. Sebab dia akan menghindarkan,
dia shieldkan kita daripada mudarat nak datang kat kita. Dan barulah yang kedua, apa dia? Bila dah kita terhindar daripada mudarat, barulah kita nak yang kedua. Apa yang kedua? Jalbil masalih, menarik kebaikan. Sudah tarik, dia pull kepada kita pull kebaikan. Barulah satu benda itu berkat. So ingat, apabila flow dia adalah kita baca bismillah sebagai satu kesedaran untuk kita memohon pertolongan dari Allah, dengan cara Allah berikan berkat, dan apabila berkat Allah beri pada seseorang, berlakulah dua benda kepada dia. Yang pertama apa tadi? Terhindar daripada mudarat. Dan yang kedua, terhindar daripada mudarat terbagi pada dua. Kan? Terhindar daripada mudarat itu terbagi pada dua. Sebab setiap mudarat itu datang dalam dua bentuk. Yang pertama, zahir. Yang kedua, batin. Jadi mudarat berlaku pada seseorang boleh secara zahir, mudarat boleh berlaku secara batin. Zahir tak nampak mudarat, tetapi batinnya dah kena mudarat. Contoh saya sebut ilmu dulu. Zahir ilmu yang kalau tiba-tiba tak berkat, maknanya berkat tak protect kita daripada mudarat ilmu. Apa mudarat ilmu? Macam itulah selalu kan, bila dah 5 minit terakhir ni macam masing-masing dah mula, ya Allah. Kunci mana letak tadi kunci takut ni kan. Masya Allah, tadi temayang duha kat belakang. Masya Allah, soalan saya tak ada jawab. Apa dia? Zahir. Zahirnya adalah mendapat ilmu yang tak tepat. Mendapat ilmu yang salah. Conclusion yang salah. Jump to the wrong conclusion. Itu adalah merupakan mudarat zahir daripada ilmu. Berbincang tentang ilmu tetapi kesimpulan yang bukan begitu. Ulama faham macam ni, kita faham macam ni. Hadis yang sama, tetapi kita faham kod lain. Jadi sekiranya berlaku, maknanya orang itu tidak di-shield. Berkat tak ada, menyebabkan masuk ilmu-ilmu yang tak tepat, tak betul, akhirnya sesat. Itu yang kita takut. Terutama macam ni, terutama kat sini. Mana kita tahu? Sebab semuanya mempersona. Bicara-bicaranya mempersona. Kelihatannya Masya Allah makin pandai, macam bijak sekali. Tetapi ingat, bukan kelihatan bijak, tetapi tepat, betul, tak betul. Itu paling penting. So, bila sesuatu yang berkat, dia akan shield kita. Kita akan rasa macam something. Kita tanya orang contohnya. Satu yang kita dengar. Kita tanya authority, kita ada mufti kita negeri Selangor, kita ada jabatan mufti, kita tanya. Tetapi bila tak ada, kita pandai lagi pada mufti. Masya Allah. Selamba je. Lebih pandai daripada mufti. Kita memandaikan mufti. Cuba bayang. Dan kita pula, make sense. Sebab kita bukan tahu ukuran dia. Sebab ukuran kita ikut logik kita. Dia pun main dengan logik kita, maka logik kita dengan logik dia bertemu, make sense. Akhirnya mufti Selangor kita pun tak berapa pandai. Nampak tak? Itu contoh berkat tak protect kita. Itu yang paling kita takut. Sebab tu jangan ajar dalam diri kita, bila kita belajar, kita rasa pandai. Ya? Jangan rasa pandai. Sebab bila kita rasa pandai, apa kerja kita hari-hari? Memandaikan orang kerja kita. Saya memandaikan orang. Yang kita tengok, yang kita nak pandai kita siapa? Imam tak berapa pandai, saya pandai lagi. Atas lagi pada, mufti pun tak berapa pandai, saya pandai lagi. Imam Nawawi tak berapa pandai. Nampak tak? Bahaya bila tak ada protect. Baik. Apakah ilmu tadi? Yang batin pula. Yang bersifat batin, mudarat batin. Lahir sombong. Makin mengaji, makin sombong, makin mengaji, makin rasa pandai, makin mengaji, tak siapa-siapa je. Kita tak pernah pun mengikut peraturan mengeluarkan fatwa. Tetapi kita, Masya Allah, sebabkan kita ada follower ramai, kita pun keluar fatwa dengan selamba tanpa takut pada Allah. Sebab sombong. Kalau orang merendah diri, tak berani macam tu. Dia boleh jadi kat kita. Itu masalahnya. Sebab kita ni ialah orang yang cinta ilmu. Jadi kalau tak berkat, jadi macam tu. Barulah dapat yang kedua. Apa yang kedua tadi? Lawan je lah. Apa tadi?
manfaat kebaikan yang zahir daripada ilmu adalah faham seperti faham Nabi-Nabi, fahaman Nabiyin. Dan Nabi-Nabi ni dia punya waris dia siapa? Ulama. Nabi sendiri kata, ya, al-ulama warathatul anbiya. Jadi ulama-ulama yang ada sepanjang zaman, sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, itulah waris dia. Jangan pernah kata ulama ni tak pandai. Sebab kalaulah ulama kita dah nafikan, so siapa yang dikatakan oleh Nabi sebagai warathatul anbiya? Baik. Jadi dapat faham yang sahih. Faham yang sahih ni yang bahaya ni. Jadi sebab tu kita nak berkat. Minta pada Allah berkat. Bismillah yang berkat. Baik. Dan yang kedua, barulah dapat yang kebaikan yang batin. Apa kebaikan yang batin? Okeylah, saya menyerahlah kalau macam tu ya. Masya Allah. Tak payah tanya lagi dah. Cukuplah Masya Allah ya. Baik. Betul juga kadang-kadang tak payah jawab tu saya pun okey sampai masa dah. Alhamdulillah ya. Baik insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Maknanya kebaikan batin adalah makin belajar makin merendah diri. Kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilma zadahni fahman jahli. Aku ni setiap kali mengaji, setiap bertambah jahilnya aku. Hari-hari dia rasa aku ni jahil. Yang ni pula hari-hari rasa pandai memandai. Yang ni rasa jahil. Nak keluar satu hukum takut pada Allah. Ini bukan hak aku. Hukum ni bukan hak aku. Hukum hak Allah. Tapi bila dah jadi tak macam tu, dia jadi macam lain. Jadi, saya nak tanya jujur semua yang datang sini, nak pilih mana satu ni? Nak yang dapat berkat atau tak dapat berkat? Adakah makin kita belajar, makin kita rasa pandai, atau makin belajar, makin rasa tak pandai? Adakah makin belajar, rasa sombong dalam hati? Adakah makin belajar, makin rasa merendah diri? Mana satu kita nak? Alhamdulillah, nampaknya kita sama. Boleh jumpa lagi akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum bangun, malaikat akan meninggalkan kita dan kita baca kafaratul majlis. Kafarah agar kalau andai ada salah kita, silap kita dalam majlis ini, maka kita tasbih. Semoga tasbih tersebut memberi keampunan di atas kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita orang Al-Quran, kita generasi Al-Quran. Bertemu dengan Al-Quran, berpisah dengan Al-Quran. Maka sejak zaman tabi'in, mereka menjadikan budaya berpisah dengan Al-Quran. Maka mereka pilih surah. Nasib baik kan? Cuba bayangkanlah. Marilah kita sudahkan perpisahan kita dengan surah Baqarah. Jadi nasib baik dia baca surah Al-Asr, suratul Asr, sampai hari ini kita baca suratul Asr. Pendek je pun boleh berhenti dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.